Cerita Nenek Kebayan, malam ni kita nak cerita pasal saka dan sihir. Adakah ianya boleh mengakibatkan keguguran? Sebabnya ramai ibu-ibu di luar sana yang tak tahu, yang masih lagi tertanya-tanya yang sekerap keguguran kan, tapi tak dapatkan apa pandangan ataupun tak dapatkan khidmat nasihat yang betul kan, kenapa kita sering keguguran. Apa itu saka? Ringkasnya tuan-tuan, saka ini ialah makhluk halus yang telah dibuat agreement oleh keturunan kita dulu berpindah kepada kita yang mempunyai hubungan darah. Itu ringkas saka. Persoalannya tuan-tuan, apabila nenek moyang kita meninggal dunia, kalau tuan-tuan pernah dengar, pernah tak buka atap, buka bumbung, terpaksa diletakkan dengan daun mengkuang dan lain-lain lagi lah. Pernahkah dengar situasi ini? Mengapa begitu? Bila dah buat begitu baru mudah untuk meninggal. Hai, Assalamualaikum, apa khabar? Selamat malam semua. Hari ini kita nak bercerita lagi dalam dalam cerita Nenek Kebayan. Malam ni kita nak cerita pasal saka dan sihir. Adakah ianya boleh mengakibatkan keguguran? Sebabnya ramai ibu-ibu di luar sana yang tak tahu, yang masih lagi tertanya-tanya yang sekerap keguguran kan, tapi tak dapatkan apa pandangan ataupun tak dapatkan khidmat nasihat yang betul kan, kenapa kita sering keguguran, kenapa kita adakah keguguran kita ni normal ataupun tak normal kan, adakah kaitan dengan benda-benda lain, adakah boleh ke kita percaya benda-benda macam ni kan, sama ada ianya betul ataupun tak kan. Hai Nick Julie, apa khabar? Terima kasih sebab join live Kak Ija malam ni. Minta tolong share sementara kita tunggu yang lain-lain masuk. Minta tolong komen-komen dan juga minta tolong share ke wall korang dan kepada grup-grup supaya kita boleh berkongsi input tentang berpantang, tentang penjagaan diri lah, khususnya bagi wanita-wanita di luar sana kan. Hai Fatimah, apa khabar? Akak kau hari ni running nose sikit. Kak Ija pertama sekali, Kak Ija tak boleh kena hujan. Kak Ija punya pantang, Kak Ija kalau kena hujan, Kak Ija cepat sesema. Kalau kena hujan sikit memang cepat sesema. Kalah dengan air hujan. Tak boleh toksik tu kurang bagus untuk Kak Ija. Tak sesuai dengan Kak Ija. Jadi kalau kena hujan memang kena cepat-cepat. Macam slow je suara, boleh dengar tak? Kena dekat lah kalau macam ni kan. Kalau slow, kena dekat-dekat. Okey? Dengar tak Julie? Kan hari ni Kak Ija kau macam slow je. Selalunya bising je kan. Harap-harap line tak mencemburui kita. Kak Ija kat atas ni, line kat bawah. Jadi harap-harap line-nya okey lah kan. Jadi boleh dengar tak? Kalau boleh dengar, minta tolong love sikit supaya kita boleh teruskan dengan kita punya topik yang agak menarik sebenarnya. Kenapa Kak Ija terpanggil nak berkongsi adalah kerana selalunya Kak Ija akan kongsikan berdasarkan apa yang ditanya kepada Kak Ija. Okey, Kak Ija hari-hari kalau ikutkan, Kak Ija memang menerima banyak sangat, bukan banyak sikit, banyak sangat-sangat WhatsApp dan berbagai masalah selalunya diceritakan. Dan kadang-kadang ada permasalahan tu yang memang kadang dia macam ikut musim tau. Kadang-kadang hari ni orang banyak tanya pasal keguguran, besok orang banyak tanya pasal emergency season, macam-macam. Dia memang macam selalu ada persoalan yang ditanyakan kepada Kak Ija. Jadi Kak Ija suka berkongsi dengan korang berdasarkan apa yang orang tanya. Jadi apa yang ditanyakan kita kongsikan, kita jawab secara ramai-ramai boleh dengar. Okey, minta tolong share lagi. Topik hangat hari ni, saka ataupun sihir, adakah ianya masih betul-betul boleh mengakibatkan kita keguguran? Apa kaitannya keguguran dengan masalah saka ataupun sihir ni? Ada ke betul-betul ke ada masalah yang macam ni? Betul ke ada wanita yang bermasalah macam ni? Betul ke ada orang yang menghadapi masalah macam ni? Kenapa Kak Ija share sekali lagi? Kak Ija cakap sebab ada real case yang Kak Ija yang
tanya kepada Kak Ija dan Kak Ija berpendapat macam ni kan. Kita bertanya-tanya dan dikatakan begini. Jadi kita nak kongsikan kepada korang supaya mungkin kalau adik-adik yang dekat luar sana bermasalah sama dan dia nampak benda ni macam samalah dengan masalah aku, jadi aku boleh ambil langkah penjagaan, ambil langkah pembaik pulihan. Maknanya kita ambil, mungkin kita boleh pergi berubat ke, kita boleh buat perkara-perkara yang boleh membantu kita kan. Jadi kita nak kongsi supaya memberi manfaat. Boleh dengar Kak Ija ya? Boleh dengar ya? Kan? Harap-harap semua boleh dengar dan bolehlah kita mulakan. Okey. Keguguran ni selalunya adalah satu masalah yang mana berlaku, maknanya keguguran janin pada awal trimester pertama. Itu adalah normal keguguran ya. Keguguran yang biasa adalah maknanya kematian ataupun Sifu Najib brings me here to see you Kak. Alhamdulillah, thank you Su. Saya memang belajar dengan Sifu tentang macam mana kita nak buat marketing lah. Macam mana kita nak buat Facebook marketing. Alhamdulillah, semakin hari semakin bagus. Thank you, hi kan. Thank you to Sifu Najib as well. Okay, jadi macam manakah, apakah yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan keguguran tu? Keguguran itu adalah keadaan bila bayi yang ada dalam janin kita ni keluar. Maknanya mati ataupun terkeluar ataupun tak form secara komplit. Maknanya tidak terbentuk secara lengkap. Okey, kita ada kantung sahaja. Tak bunyi ya? Boleh dengar jelas Kak? Saya tak boleh dengar suara. Hai, macam mana ada orang boleh dengar suara, ada orang tak boleh dengar suara ni? Boleh dengar tak? Halo. Hai, salam. Hai Kak. Okey, boleh dengar tak? Kalau boleh dengar, minta tolong bagi love sikit. Kalau tak boleh dengar, minta tolong bagi like. Cepat Kak Ija nak tengok sebelum kita bermula. Okey, boleh dengar ke tak boleh dengar? Hai Ain, boleh dengar tak Kak Ija cakap? Ada orang tak dengar pula. Okey, dah boleh, maaf. Okey, sebenarnya macam ni, macam Kak Ija cakap. Keguguran itu adalah keadaan apabila janin di dalam perut kita yang kita kandung itu mati ataupun terjatuh keluar ataupun kita mengalami pendarahan. Okey, sama ada dia tak form secara komplit ataupun maknanya tak terbentuk dengan lengkap. Itu yang selalunya dikaitkan dengan keguguran. Okey, ada banyak macam permasalahan yang boleh mengakibatkan keguguran. Contohnya kita punya telur yang lemah kan. Kita ada masalah history ataupun history ni sejarah keguguran yang kerap kan. Jadi ada berbagai masalah, ada pelbagai faktor yang mengakibatkan keguguran. Kekurangan darah, kekurangan zat boleh mengakibatkan kita juga keguguran. Jadi yang sebenarnya tak ada rezeki lah orang cakap kan. Tak ada rezeki. Tapi bila keadaan di mana kita mengalami keguguran yang sangat-sangat kerap. Okey, contohnya ada orang yang keguguran dia tu berlaku, akak engkau seorang kat luar ni kan. Keguguran tu berlaku bila mengandung je gugur, bila mengandung je gugur, bila mengandung je gugur, bila mengandung sampai 5-6 kali mengandung pun gugur. Okey, ini adalah keadaan di mana kita dah kena ada something yang perlu kita tengok kan. Okey, selalu sangat gugur. Saya tak boleh lekat mengandung. Saya tak hamil-hamil kan, susah nak hamil kan. Ingatkan dah hamil tapi tak hamil kan. Jadi ada something yang korang perlu tengok kan bila berlaku perkara-perkara macam ni. Bukan kita kata perawatan moden itu tidak bagus, tapi mungkin berkemungkinan ada unsur-unsur lain yang mengganggu kehamilan korang, mengganggu korang untuk hamil. Jadi kena tahu tu. Ramai ibu-ibu dekat luar sana yang try to consume, maknanya cuba untuk hamil. Okey, TTC panggilnya. Cuba untuk hamil tetapi gagal. Cuba lagi gagal kan. Gagal tu bukan biasa-biasa. Dia gagal tu dengan satu perkara yang luar biasa contohnya. Contoh orang yang ada masalah kegagalan kehamilan ni, maknanya dia ada masalah keguguran. Bila dia mengandung berapa bulan dia start mengalami mimpi-mimpi yang teruk contohnya. Dia start ada mimpi yang bersiri. Ada mimpi bersiri contohnya kan.
Ini adalah keadaan di mana korang start kena berhati-hati. Kena cuba dapatkan nasihat yang lebih pakar lah. Macam Kak Ija tak tahulah nak nasihatkan macam mana. Selalunya Kak Ija memang akan nasihatkan pergi berjumpa mereka-mereka yang lebih arif. Sebab apa? Sebab bila berkeadaan yang macam ni, korang keguguran tu terlampau kerap, okey, didatangi dengan mimpi-mimpi yang tak sepatutnya. Okey, tak sepatutnya, contohnya mimpi bagi baby dekat orang ke, kan, mimpi yang kerap dan berulang. Okey, ini adalah satu tanda yang menunjukkan yang mungkinlah trigger yang kita ni mengalami gangguan. Okey, sama ada ianya saka ataupun gangguan sihir ataupun ada makhluk Allah yang lain yang suka akan kita ataupun janin kita. Jadi perlulah kita dapatkan khidmat nasihat yang lain untuk membantu. Okey, bukan kata ya ke mistik ke, cerita mistik lah Kak Ija. Cerita macam mistik sikit lah hari ni kan. Sebab apa? Sebab ada yang bertanya. Baru ni ada yang bertanya Kak Ija. Dia dah 5 kali hamil, 5 kali pun baby dia mati ataupun baby dia keguguran lah sebanyak 5 kali keguguran ni kan. Jadi bila ajak suami tu pergi berubat, suami tak nak berubat kan. Bila cuba dapatkan rawatan, suami marah kan. Mungkin disebabkan oleh mula didatangi dengan mimpi-mimpi yang luar biasa kan, rasa yang sangat-sangat tak happy kan, rasa hubungan dengan suami tu makin lama makin renggang kan. Dulu first pregnant man kena macam ni, mimpi bukan-bukan dan setiap hari last gugur masa tu macam-macam jadi kan. Dia ada keadaan di mana ibu-ibu yang hamil ni dia mengalami mimpi-mimpi yang luar biasa. Mimpi orang tua datang lah kan, mimpi ada orang minta baby lah kan, ada mimpi yang orang bagi barang minta tukar barang kan, ada mimpi orang bagi anak kecil dekat kita ataupun ada mimpi kita menyusukan baby kan. Jadi ini antara mimpi-mimpi selalunya yang membawa maksud something kan. Tengok ni, Mira kata pernah mimpi orang minta baby. Masa tu teman sepupu bersalin tengah pregnant, tunggu sampai 2 pagi. Tapi Alhamdulillah tak ada apa kat baby. Sebab tiba-tiba tersentak berbangun. Alhamdulillah baby ada lagi. Kan. Ada orang dia mimpi macam tu. Bila dia bangun, baby dia dah tak ada dalam perut. Ada juga orang yang macam tu. Siap mimpi Cik Ponti ramai ikat kat tiang. Aduh, kan. Sebenarnya bukan kata kita tak boleh percaya 100% permainan mimpi ni. Kadang-kadang ianya adalah hanya mainan tidur. Tapi kalau benda tu berulang dan terlampau mengganggu, kan, eloklah kalau kita dapatkan khidmat nasihat yang bersesuaian. Sebab kebanyakannya banyak terjadi yang Kak Ija jumpa, yang mesej Kak Ija, yang WhatsApp Kak Ija yang ada masalah macam ni. Memang banyak. Bukan sikit lah. Boleh kata boleh kalau sekarang ni Kak Ija boleh kata kalau contohnya sebulan tu mesti tiap bulan mesti ada. Okey, sama ada daripada segi unsur saka ataupun daripada segi unsur sihir. Kadang-kadang kita tak tahu kan, perjanjian orang tua-tua kita dulu ataupun orang tua-tua suami kita dulu yang menuntut perjanjian, mungkin dia orang kata boleh ambil baby ke, boleh jagakan ke, boleh apa ke, kita tak tahu. Jadi kebanyakannya kalau yang selalu mengalami keguguran, tiba-tiba tumpah darah, hilang baby, tiba-tiba tinggal kantung kosong. Semalam cek ada, tiba-tiba 2 hari lepas tu dah tak ada baby dalam kantung. Kan, contohnya ada yang macam tu. Okey, itu mungkin disebabkan oleh gangguan-gangguan macam ni. Eloklah balik kampung, bertanya kepada orang tua sama-sama ada dulu-dulu ada pernah ke terjadi perkara-perkara macam ni dekat keluarga yang lain. Okey, sebabnya kalau ada terjadi pada keluarga yang lain, mungkin ianya disebabkan oleh perjanjian orang tua-tua dululah, kan, sama yang kita tak tahu. Ramai juga yang macam ni. Ada juga yang bersalin mengandung banyak kali, dah nak bersalin dah 7 bulan, 6 bulan, tiba-tiba baby tak ada dalam perut. Kan nak kata keguguran pun tak boleh, nak kata melahirkan pun tak boleh, tak tahu macam mana kan. Dah buat buku pink,
dah pergi buat check up, ada semua, dah scan, ada baby dalam perut, tiba-tiba dah dekat-dekat dah 5 bulan, 6 bulan, baby tak ada dalam perut. Ini adalah salah satu tanda mungkin kita ada gangguan. Dan sangat-sangat penting kalau korang ada simptom-simptom yang macam ni, pergi dapatkan rawatan. Kita bukan nak cerita pasal zaman sekarang, kita cerita pasal zaman dulu. Kisah nenek kebayan, kisah orang lama-lama. Kan? Sebab selalunya benda macam ni terjadi kat orang dulu-dulu. Sebab tu Kak Ija boleh tahu. Kenapa Kak Ija tahu? Sebab banyak cerita yang kita dengar. Banyak cerita yang kita dengar kalau dulu Kak Ija pun rasa macam ya ke dia orang ni cerita kan. Bila sekarang ni Kak Ija didatangi dengan soalan-soalan macam ni, baru Kak Ija, oh dulu ada dengar cerita macam ni yang kita kata macam entah apa-apa dia orang cerita, macam tak logik. Kalau dulu Kak Ija memang akan cakap macam tu lah. Tapi bila dah banyak yang WhatsApp tanya soalan yang sama, mempunyai situasi yang sama kan, kita mula trigger yang oh ini adalah masalah yang diceritakan. Masalah yang diceritakan, masalah yang orang tua-tua dulu selalu borakkan. Kalau dulu memang kerap. Kalau zaman dulu, Kak Ija masa kecil-kecil, masa muda-muda, memang kerap diceritakan perkara-perkara macam ni. Mungkin disebabkan orang dulu-dulu lebih percayalah kan. Orang zaman sekarang dia kurang sikit kepercayaan dia kepada benda-benda yang macam ni. Mungkin juga dulu lebih banyak orang yang ada perjanjian-perjanjian yang macam ni kan. Orang tua-tua dulu kan, yang suruh jaga ladang lah, yang suruh jaga laut lah, suruh jaga keluarga lah kan. Ada dia punya belaan-belaan yang dia orang tugaskan untuk menjaga kawasan lah kan. Ada, jangan kata tak ada. Kak Ija sendiri pun pernah terlibat dalam kes-kes macam ni. Maknanya pernah dengar, kalau kat kampung kita lama-lama kan, orang lama-lama macam-macam kita pernah dengar dan pernah lihat kan. Jadi orang dulu lah masa zaman api jalan pun jauh-jauh dulu kan. Jadi banyaklah kes-kes yang macam ni diceritakan. Dulu nak jumpa lampu jalan tu, dia bukan bukan macam sekarang tau, satu tiang dekat-dekat. Kalau dulu dia jauh-jauh. Kat ujung sempang belah sana baru ada satu lampu, ujung sempang belah sinun baru ada satu lampu. Dulu-dulu punya cerita kan, masa kat kampung. Jadi masa zaman-zaman macam tu memang banyaklah diceritakan perkara-perkara yang macam ni. Pada dulu pun kita pun rasa macam tak apa-apa betul ke tidak. Tambah-tambahan kita berkeluarga perbidanan, ramai yang akan datang bercerita benda-benda macam ni. Jadi kita boleh dengar kan. Kita boleh macam observe lah. Bila orang datang tanya macam ni, kita macam pun rasa pelik kan. Rasa pelik bila baby dalam perut boleh hilang macam tu sahaja disebabkan oleh perjanjian-perjanjian ni kan. Jadi ada ke tak ada? Kalau bagi Kak Ija nak cakap ada. Okey, Kak Ija nak cakap ada sebab ramai yang tanya Kak Ija. Contohnya bagi mereka yang disihir, boleh ke baby dalam kandungan kita ni hilang? Boleh ke baby kandungan kita ni gugur kan? Boleh juga. Ada orang yang mengamalkan sihir, contohnya dia menyihir orang supaya tak ada zuriat. Ada. Ya, kena tahu yang ada. Ada sihir yang boleh mengelakkan orang supaya tak ada zuriat. Dia hamil hilang ataupun gugur. Ini mungkin disebabkan oleh hasad dengki orang lah kan. Orang tak suka, tak faham lah macam mana hati perut orang boleh sihirkan orang macam ni kan. Kadang-kadang tu terfikir macam semalam Kak Ija borak, macam mana kalau dia orang nak pergi jumpa bomoh. Memang ada dan kat Sabah masih banyak berlaku kan. Macam mana kita nak pergi jumpa konon-kononnya bomoh, nak cakap dekat orang tu, kena cakap muka jahat lah kan. Sebab orang selalunya orang yang hati jahat ni nak kena cakap. Nak bomoh ke orang, macam mana nak cakap tu. Macam mana dia cakap dekat orang, suruh bomoh ke orang ni bagi tak beranak. Kak Ija pun tak faham dia punya hati tu punya, kan. Tiba-tiba baby hilang tapi cakap ada kantong lagi. Betul ke ada orang tu kata baby ada peluang akan dipulangkan balik. Kalau ada, kejap lagi kita cerita. Laili kata baby akan dipulangkan balik. Sekejap kita cerita. Okey. Macam mana perasaan dia tu, hati dan perasaan dia orang yang bersihir ni. Semoga kita semua dielakkan daripada melakukan perkara-perkara macam ni. Kan sangat-sangat dilaknati Allah kan, tak nak. Okey. Macam mana dia ada perasaan macam ni, nak pergi nak sihirkan orang supaya tak berzuriat.
nak menghapuskan kebahagiaan rumah tangga orang, nak elakkan bahagia, nak elakkan ada zuriat. Kadang-kadang mak mertua sihirkan menantu sebab tak suka menantu daripada awal, ada calon lain lah untuk anak kan, macam-macam terjadi. Kadang-kadang ex-girlfriend sihir boyfriend lah supaya tinggalkan isteri lah. Kadang-kadang ada orang suka kat isteri dia. Macam-macam lah. Macam-macam terjadi dan berkemungkinan juga berlaku. Selalunya orang-orang yang disihir ni, kita cerita, dia memang tak nak pergi berubat. Jadi tak boleh nak bantu. Kalau yang tanya dengan Kak Ijah rasa macam dia ni kena sihir budak ni. Kita insting sebab daripada penceritaan dia tu. Sebab Kak Ijah selalu kalau orang yang bermasalah ni, Kak Ijah akan tanya dia apa dia punya history. Okey, historinya macam mana. Jadi kadang-kadang dia orang cakap macam kena sihir tapi diorang tak boleh nak berubat. Selalunya Kak Ijah dapati orang yang kena sihir ni dia mengalami kesukaran untuk pergi berubat. Dia orang nak makan herba tak boleh, nak dah 5-6 kali keguguran, kita nasihatkan dia supaya minum herba untuk rawat balik rahim. Bukan kata tak luka rahim tu ya. Kalau korang asyik kena DNC 5-6 kali, kelukaan dalam rahim tu banyak dan masih lagi perlu untuk dirawat. Okey, tak kira lah korang kena sihir ke, keguguran biasa ke, mesti kena rawat untuk menguatkan balik rahim tu. Okey, jadi ramai yang kata tak nak berubat. Kalau kita kata cuba dapatkan rawatan, dapatkan khidmat nasihat kan daripada orang-orang yang pakar, orang-orang yang arif, orang-orang yang alim kan. Dapat rawatan ni jangan main sembarangan pergi jumpa siapa-siapa. Kalau tiba-tiba bakar kemian, bomoh ada, mau pakai hitam, ayam hitam semua ada, korang pergi pula jumpa dengan orang tu. Sama level kita dengan orang yang menyihir. Kan, jadi tak nak macam tu. Kita jumpalah orang-orang yang alim, yang tahu, yang arif. Maknanya yang boleh betul-betul boleh dipercayai. Jangan pesong daripada akidah kita lah kan. Seelok-eloknya cari yang betul-betul kalau nak pergi berubat. Okey, dapatkan rawatan yang betul. Sebab ada mereka-mereka yang macam ni. Kan, Kak Ijah nak bagi nasihat ni sebab nak bagi cerita secara terbuka. Sebab ada di antara korang ni yang terkena macam ni tapi masih lagi tak sedar yang diri tu terkena. Kak Ijah nak nasihatkan lebih-lebih pun tak boleh sebab kalau orang yang macam ni dia memang tak nak berubat. Kalau korang ada adik-beradik ke saudara mara ke yang terkena macam ni, mungkin terjumpa nanti, mungkin kita boleh bantu dan insya-Allah Allah bagi kita kelebihan bila kita bantu orang yang dalam kesusahan. Betul tak? Kan kita nak bantu supaya dia boleh dapat zuriat kan. Boleh dapat zuriat. Ramai yang sangat-sangat inginkan zuriat tapi tak boleh dapat zuriat disebabkan oleh masalah ini. Kan. Disebabkan oleh masalah ni, diorang tak dapat zuriat langsung. Ada yang dapat zuriat tiba-tiba dah 5-6 kali dapat lahirkan baby hidup sejam 2 jam lepas tu meninggal kan. Sangat-sangat kesihan tau. Emosi bagi seorang ibu tu juga sangat-sangat terganggu. Okey. Emosi terganggu, hubungan suami isteri pun akan terganggu kan. Kekeluargaan tu bila asyik gugur, kesalahan akan diletakkan ke atas kita. Sebabnya bukannya tak boleh mengandung tapi mengandung gugur kan. Akan diletakkan kesalahan pada kita sebab kita kononnya tak sihat. Jadi sangat-sangat penting kalau untuk kita ambil tahulah kan info kan. Ni Laili kata, betul ke kalau tengah awal trimester tiba-tiba baby hilang tapi cek ada kantung lagi? Betul ke ada orang tua tu kata baby ada peluang akan dipulangkan balik? Ini Kak Ijah nak cakap macam mana kalau orang dulu kan. Akak masuk dalam lah, anak tengok video akak dia takut. Ya Allah, dia takut ya sebab kat luar kan. Okey. Tak boleh Kak Ijah tak boleh nak bergerak sangat sebab lain tak berapa mengizinkan. Kan. Jadi baby ada peluangkah dipulangkan balik? Sebenarnya ada. Kalau orang dulu dia ada orang pandai-pandai, sekarang ni tak tahulah kan. Kalau orang dulu dia ada orang pandai-pandai.
Orang pandai-pandai yang boleh buatkan macam tu. Sekarang ni Kak Ijah tak tahulah, Kak Ijah tak ada pernah dengar lagi. Kalau zaman Kak Ijah muda-muda dulu pernah. Pernah dengar dipulangkan balik. Pernah dengar ada balik. Pernah dengar macam tu. Jadi sekarang ni kita tak tahulah ada orang lagi yang boleh bantu macam tu, tak ada. Tak tahu, tak jumpa kan. Jadi mungkin kalau ada rezeki, direzekikan Allah, diberi kemudahan dari Allah kan, ada kan. Harap-harap ada rezeki lah kan, bagi mereka yang tengah cuba hamil tapi asyik kerap hilang. Jadi kena tahu yang selain daripada rawatan moden, kita juga perlu dapatkan rawatan yang lain, maknanya alternatif, maknanya mungkin berjumpa dengan ustaz ke kan, jumpa ustaz, tanya betul-betul kalau kita ada gangguan ke kan, ada apa-apa yang perjanjian lama-lama ke kan, kena tanya kan, sebab kalau diganggu dengan mimpi-mimpi lah, kalau ada perkara-perkara yang tak semena-mena berlaku, contohnya macam Mal tadi cakap, mimpi benda bukan-bukan kan, mimpi orang nak ambil anak kan, mimpi ada orang bidankan kita kan, ada orang dia mimpi ada orang bidankan dia kan, yang hilang anak baru ni dia cerita kat Ijah. Dia mimpi, dia memang mimpi rasa macam bersalin, ada orang datang bidankan dia, tapi bila dia bangun baby dia dah tak ada, dan tak ada kesan-kesan darah pun. Itu ada cerita yang diceritakan kepada Kak Ijah daripada seorang customer Kak Ijah juga. Dia kata memang masa tu dia pun dah hamil tua jugalah, dah hamil, maknanya dah peringkat 6 bulan 7 bulan macam tu kan. Jadi ada perkara macam ni terjadi, dan Kak Ijah harap korang kalau dekat luar sana come across to this type of situation, maknanya berjumpa dengan keadaan yang macam ni, silalah jangan rasa ego, jangan rasa macam tak logik kan. Memang zaman sekarang ni memang kita akan rasa macam ada lagi ke orang pergi jumpa bomoh yang nak sihirkan orang kan, kita akan rasa macam tu, tapi sebenarnya ada. Ada. Sebabnya Kak Ijah jumpa banyak yang dengar-dengar cerita daripada customer-customer Kak Ijah kan. Ada lagi ke orang yang pakai saka ni? Ada. Saka ni dari 7 keturunan dulu. Kita tak tahu sama ada kita adalah keturunan ke-7 ke yang dipilih, kita tak tahu kan. Jadi perjanjiannya dah lama-lama dibuat. Cumanya penuntutan tu last dibuat daripada kita kan, kita tak tahu. Jadi wallahu alam bisawab, mungkin bagus kalau kita cuba dapatkan pendedahan ataupun dapatkan khidmat nasihat daripada mereka-mereka yang pakar, sebab memang ada kemungkinan kita mengalami keguguran oleh masalah-masalah ini. Okey, jangan kata tak ada, jangan kata tak logik kan. Padahal mimpi yang bukan-bukan je, dapat mimpi yang bukan-bukan, dapat petanda yang bukan-bukan, tapi masih lagi tak nak terima kan. Ada orang yang macam tu, mungkin dia rasa perkara-perkara ni perkara-perkara yang dah lapuk kan. Memang seram. Kak Ijah pun cerita pun seram. Aku nak cerita ni pun aku rasa seram. Kalau korang dengar cerita dulu-dulu, zaman nenek Kak Ijah dulu, lagi seram. Kak Ijah masa kecil-kecil kalau dengar cerita macam ni, macam ya ke kan, Kak Ijah macam dahsyat betul dia orang punya cerita. Aku ni masa tu kecil-kecil, kita macam tak berapa ya, tak berapa tidak kan. Tapi bila dah besar macam ni, bila come across to the situation sekarang ni lah kan, kalau cerita masa Kak Ijah bekerja dulu, mungkinlah Kak Ijah kurang percaya lagi kan. Tapi sekarang bila Kak Ijah dah masuk dalam line perbidanan ni, bila ada orang datang dengan permasalahan macam ni, baru Kak Ijah trigger yang baru boleh dapat kaitkan dengan yang lama-lama. Baru boleh dapat kaitkan dengan apa yang Kak Ijah dah pernah dengar dulu-dulu. Baru boleh, betul lah. Baru boleh link kan. Kalau dulu kita kata macam lost chain lah, tak ada dengar pun orang kena macam ni, maknanya tak ada kan. Mungkin sebab kita tak dalam kelompok tu. Jadi sekarang ni bila Kak Ijah dalam kelompok perbinaan ni, banyak permasalahan yang diceritakan, maka banyaklah yang Kak Ijah dengar permasalahan macam ni. Sebab tu Kak Ijah nak bagi tahu kat korang yang perkara-perkara macam ni ada. Kak Ijah sendiri
secara personally memang Kak Ija pernah jumpa dan kerap juga jumpa sekarang ni lah, sebabnya ramai adik-adik yang WhatsApp dengan permasalahan. Okay, macam-macam permasalahan. Kak Ija pun rasa sangat-sangat kasihan. Kak Ija terpanggil sebab mungkin ada orang yang kat luar sana dia mengalami masalah yang sama, tapi dia tak berani nak dapatkan, nak cerita kat orang. Sebab dia pun rasa tak logik, dia nak cerita kat orang, kat suami pun takut suami kata kau mengarut. Betul, jangan bagi orang lain pegang suka-suka perut masa mengandung. Tak boleh. Kan. So memang selalu dengar cerita-cerita macam ni. Mak kata dia punya family pun bidan, jadi memang selalu dengar cerita macam ni. Betul. Kalau korang dalam family perbidanan, perkara-perkara macam ni memang akan jadi macam biasa korang dengar. Kalau dulu kita pun macam ya tak ya. Betul kan Mas Surah, memang pelik sebenarnya perkara-perkara macam ni, memang pelik. Tapi nak kata tidak tu tak boleh, sebab kita ni tak tahu. Kita tak tahu betul ke tidak kan. Tapi bila dengar-dengar dan bila sekarang ni Kak Ija selalu berdepan dengan permasalahan yang macam ni diceritakan oleh customer-customer, baru Kak Ija macam betul lah ni, yang dulu-dulu aku dengar macam ni, sekarang ni macam ni, jadi betul lah ni. Mungkin ada synchronization ataupun kesamaan. Okey, macam Laili kata tadi, jangan simply kalau orang dulu-dulu kan mengandung ni tak tunjuk dekat orang. Kan. Nak mengandung ni bukan kata tak tunjuk kat orang kan. Kita macam tak adalah sangat-sangat macam tayang perut ni sangat kan, tak ada. Sebab tak nak orang kena penyakit ain. Bukan ain pada baby saja, pada kita juga. Pada baby dalam kandungan juga. Kan, jangan terlampau berlebih-lebihan kan, takut orang berdengki hati kalau orang dulu-dulu lah kan. Kalau dulu-dulu tak bagi pegang perut, sebab apa? Sebab macam Kak Ija cakap dulu, Kak Ija ada cerita pasal penetapan bidan ni. Orang dulu-dulu melenggang perut untuk tetapkan bidan. Bidan ni pun kita kena cari bidan yang betul-betul. Sebab apa? Kita tak nak bidan yang sebarangan. Entah mana-mana bidan kita ambil. Tak nak. Sebab bidan-bidan pun sangat penting untuk kita pilih. Macam tu. Jadi sebab tu kita tak boleh bagi orang sebarangan pegang perut kita, sebab ilmu orang tu berbeza-beza. Orang dulu-dulu punya cerita lah kan. Zaman sekarang ni kebanyakannya perawatan spa. Janganlah kata kau ada ilmu pula kan. Orang yang datang urut tanya dulu, kau ada ilmu tak? Tidak. InsyaAllah kita semakin improve dalam pengetahuan. Sebenarnya manusia ni semakin hari semakin improve kan. Dia punya pengetahuan agamanya kan. Pakai longgar-longgar je masa mengandung, betul kan. Makin improve dalam pengetahuan agama. Jadi kalau orang dulu-dulu dia tak tahu, mungkin semoga Allah ampunkanlah kalau dia orang tak tahu kan. Dia orang buat salah kan, dia orang buat silap kan, dia orang rasa benda tu betul sebab dia orang ikut adat. Okey, adat orang lama. Okey, mungkin dia orang rasa benda tu betul. Jadi kita ramai yang membuat perkara-perkara macam ni. Jadi sekarang ni pendedahan tentang agama tu lebih senang kita dapat kan, lebih accessibility tu lebih mudah. Jadi orang lebih faham pasal perkara-perkara macam ni. Jadi mungkin kecenderungan untuk kita menuju ke arah perkara-perkara macam ni lebih kurang, lebih maknanya dah tak buat dah perkara-perkara macam tu. Siapa lagi sekarang ni nak buat perjanjian dengan syaitan contohnya kan. Orang dulu-dulu dapat daripada keturunan, betul. Sebab tu Kak Ija kata takut kalau korang maknanya barang keturunan itulah yang suka dekat korang, suka dekat baby korang atas perjanjian tu kan. Sebab kita ni tak lari daripada keturunan juga kan. Jadi kena tahu-tahu. Maknanya kena pasang suis sikit je lah kan, supaya kita tahu. Betul Zaili kata orang dulu-dulu dapat daripada keturunan. Memang betul. Kebanyakannya dapat daripada keturunan. Selain daripada kalau dia orang pergi cari sendirilah. Kalau pergi cari sendiri ni susah tak Kak Ija? Macam-macam lah kena buat kan. Contohnya kena pergi betapa lah. Orang dulu-dulu cerita lah kan. Kita pun tak tahu pergi betapa kat sini lah. Aku tak faham. Kak Ija pun tak faham macam mana benda tu boleh. Tak tahulah kan macam mana. Wallahu a'lam bissawab. Kita pun tak tahu macam mana perjanjian ni dibuat. Macam mana
hal-halnya dibentangkan. Macam mana kau boleh suruh orang ni benda ni jaga sini, macam mana kau boleh suruh orang benda ni jaga sini, kita tak tahu kan. Daripada perjanjian itulah kadang-kadang datang permasalahan. Bukan kadang-kadang, selalunya akan datangnya permasalahan. Perjanjian-perjanjian yang tak berapa bagus ni lah. Maknanya dia ada exchange ataupun tukaran, jual beli. Dia mesti ada keuntungan kepada kedua-dua belah pihak. Betul kan? Jadi mungkin dekat situlah datangnya perjanjian-perjanjian ataupun permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Jadi perlu untuk korang kalau ada masalah-masalah macam ni, kalau ada terjumpa kawan-kawan ke, adik-beradik ke, saudara mara, sepupu sepapat ke, kan, yang ada masalah macam ni, mungkin kita boleh suggestkan kepada mereka untuk dapatkan khidmat nasihat daripada segi perawatan Islamnya, kan. Wallahu a'lam bishawab. Moga-moga mereka-mereka yang mempunyai masalah, Kak, kami rajin Quran, alhamdulillah, kurang kacau. Aku takut Siti Mastura ni cerita. Kami rajin Quran, alhamdulillah, kurang kacau. Maknanya mesti kena kacau, Mastura. Aku nak masuk dalam dah ni, Mas. Kena pegang-pegang wajah budak, nanti wajah orang yang pegang tu kembali muda dan wajah budak sakit. Ya, aku takutlah ilmu-ilmu adik muda ni. Okey, ini kalau yang macam Siti Salwa ni cakap, aku nak masuk dalam ni, Salwa. Sekejap, akak kau masuk ke dalam lah. Cerita pasal hantu pula Salwa ni. Bertuah betul. Okey, ni dia bukan pasal sebenarnya dulu ada cerita macam ni, Salwa. Senang cerita lah kan. Dulu memang ada cerita macam ni. Ada orang yang pakai ilmu, dia nak jadi muka dia cantik tau. Dia akan datang dekat rumah. Ya, kita takut yang cerita hantu. Saya cakap. Awak tunggu saya kat sini. Boleh aku pakai backup. Ada orang yang datang dekat rumah. Perempuan dulu, cerita dia ada perempuan cantik, perempuan yang akan datang kat rumah kita. Masa kecil-kecil dululah kan, dia akan datang cari budak-budak. Okey, cari budak-budak, memang dia nak awet muda dia. Dia kena tunjuk muka dia yang hodoh pada budak-budak tu dan dia kena pegang muka budak ataupun dia kena cari darah period kita. Darah period perempuan untuk dia, tak tahulah buat macam mana, untuk dia cantikkan balik wajah dia. Macam itulah. Kan, bapak aku takut kami pakai produk bidara, alhamdulillah. Pakai produk bidara memang bagus. Daun bidara kita juga taruh dalam kita punya mandian. Okey, daun bidara ni memang untuk menghalau jin dan syaitan sebenarnya kan. Kalau kita ada gangguan kan, elok pakai daun bidara. Ada yang makan diri. Betul. Zaili ni dia ada cerita ni. Dia malah nak cerita. Share sikit Zaili. Kan. Cuba korang share sikit. Atau nenek moyang pun keturunan perbidanan sekitar Melaka. Saka tu memang ada. Tapi alhamdulillah saya tak ada apa-apa. Betul. Alhamdulillah kan. Hai Umi kan. Lewat hari ni. Kak Ija pun sangat-sangat takut sebenarnya. Masa dulu-dulu. Bila bertanya, Kak Ija pernah come across satu cerita lah. Kan, cerita pasal saka-saka ni. Aku nak cerita hantu malam ni weh. Kak Ija pernah masa zaman Kak Ija kecil. Kan, masa zaman Kak Ija kecil lah. Masa tu Kak Ija masih kecil lagi lah. Kak Ija mengaji dengan satu makcik ni. Mengaji dengan makcik ni dan pakcik, suami isteri lah kan. Dia ada anak-anak dia dan rumah dia tak jauh lah daripada rumah Kak Ija kat kampung kan. Benda memang berlaku. Mak kawan saya bidan, satu hari ada customer mak dia datang bawa anaknya dengan muka tua sangat. Padahal budak tu umur 4 tahun kan. Jadi memang ada perkara-perkara yang macam ni berlaku. Memang ada Salwa. Cerita pasal saka-saka ni lah kan. Memang ada. Jangan kata tak ada. Sebab kita, bukan nak kata macam mana nak cakap, nak suruh percaya ke tak nak percaya ke. Sebab benda ni yang depan mata Kak Ija. Kak Ija mengaji dengan seorang makcik ni. Ya Allah, semoga makcik ni dilimpahi dengan rahmat lah. Amin. Sebab dia ajar Kak Ija mengaji. Dia guru Kak Ija. Guru mengaji Kak Ija.
Dia dengan suami dia, tiba-tiba suami dia meninggal. Okay, suami dia meninggal dan masa suami dia meninggal, bapa Kak Ija tengah buat kenduri. Dan dia, malam tu pun kenduri lah rumah dia kan. Malam tu dekat rumah dia pun kenduri. Alhamdulillah, atuk kita pun orang dulu kan mesti orang yang agak pandai-pandai jugalah kan. Kita pun tak tahu, Wallahualam bisawab. Okey. Ni cerita nak bagi tauladan saja kan. Malam tu pak cik tu meninggal. Dah selesai dikebumikan. Malam tu kita ada buat diorang ada buat jamuan tahlil lah di rumah pak cik yang meninggal ni lah, suami kepada mak cik yang ajar ibu Kak Ija mengaji tu. Okey, malam tu dia meninggal, buat kenduri tahlil. Bila kenduri tahlil, tiba-tiba pak cik ni dia balik. Pak cik ni dia dah kena tanam dah ni. Tapi dia ada duduk atas kerusi dekat rumah dia. Tiba-tiba dia ada dekat dalam rumah dia. Jadi dia dah meninggal, dah kena tanam. Tiba-tiba dia balik, ada duduk dekat atas kursi yang dia selalu duduk dekat rumah dia. Jadi masa tu orang kampung kan, orang kat kampung tengah-tengah baca tahlil ni, tiba-tiba ada pula orang tua tu datang balik dekat rumah dia. Dah orang yang tengah baca-baca tahlil ni lentang pukang sampai terkejun lah lari sebabnya takutlah tiba-tiba ada lelaki dia ni balik semula. Kan, lepas tu panggil lah orang pandai-pandai baca-baca, tak hilang lah. Jadi start daripada hari tu dia balik, selalu balik, sampai kan isterinya, masa tu mungkin anak dia tak ada yang dapat terima saka dia ke, tak tahu macam mana lah, Kak Ija pun tak berapa faham. Tapi ni adalah kejadian yang Kak Ija pernah tengok lah. Sampai kan isteri dia tu daripada gemuk jadi kurus tau. Dan isteri dia terpaksa ambil saka daripada suami dia tu. Terpaksa ambil dan bela lah sebab tak tahan dia asyik balik saja. Tak tahulah macam mana cara dia ambil tu. Kita tak tahu, Wallahualam bisawab. Sehinggalah ke satu tahap bila isteri dia tu nak meninggal. Okay, kena tahu ya, Kak Ija tengok depan mata Kak Ija sendiri. Semoga Allah cucuri rahmat ke atas rohnya. Dan semoga Allah ampunkan dia atas kesilapan dia. Kita perempuan, kita kena tahu. Jangan sebarang-sebarang buat perkara-perkara yang tak bagus macam ni. Kan? Bukan nak kata nak salahkan dia, tak boleh juga sebab dia terpaksa. Okay, dia nak meninggal. Kak Ija lalu depan rumah dia. Rumah dia memang akan jadi sangat-sangat suram. Rumah dia memang sangat-sangat suram. Sangat-sangat gelap sampai nak macam tak ada rahmat. Gelap, kita orang nak lalu depan rumah pun takut. Okay, kalau Kak Ija nak lalu depan rumah dia, kalau sebelum pukul 6 petang tu, selepas pukul 6 petang, orang tak lalu depan rumah dia, takut. Kan? Jadi takut. Jadi bila lalu depan rumah dia, tiba-tiba anak dia panggil Kak Ija. Kak Ija kenal lah anak-anak dia ni kan, sebab dia ajar Kak Ija mengaji daripada kecil. Kak Ija selalu tidur rumah dia sebab kan, itu hantu raya. Dia cakap, aku takut. Kak Ija dia panggil. Kak Ija pun masuk. Kak Ija masuk, dia kata mak dia sakit sangat. Dia kata kan, dah tua, dah sakit sangat lah. Jadi Kak Ija kata, marilah nak tengok lah. Dia kata, marilah tengok. Mak aku ni sakit teruk sangat dah. Dia kata macam tu. Dia kata kat Kak Ija. Kak Ija pun masuk. Rumah sangat-sangat gelap. Kak Ija sakit, takut aku. Sangat-sangat gelap. Kak Ija masuk. Dan Kak Ija pun pergilah melawat makcik ajar Kak Ija mengaji ni. Dan sangat-sangat sedih Kak Ija rasa bila Kak Ija tengok dia tu hanyalah tinggal tulang sahaja. Dan kulit. Tulang dan kulit sahaja. Badan dia sangat-sangat berlipat. Sangat-sangat berlipat, sangat tua. Ni semua dah tak ada dah ni. Dah tak ada, mata ni dah ke dalam, sangat-sangat teruk keadaannya. Na'udzubillah. Dan Kak Ija terkejut tengok dia. Dan Kak Ija kata, tak ada buat apa-apa ke? Hidup lagi ke mak? Dia kata hidup. Malam dia bangun makan banyak. Bila siang je dia macam ni. Macam itulah. Sehinggalah Kak Ija kata, korang ni baiklah, korang pergi berobat lah. Kalau macam ni mungkin korang kena dapat bantuan lah. Kak Ija cakap, tak boleh biar macam ni. Gila korang ni, dah sampai tinggal tulang. Tinggal tulang langsung, memang boleh nampak tulang kaki yang sebatang tu kan. Boleh nampak macam tu. Dan Kak Ija sangat terkejut lah masa tu Kak Ija dengan adik Kak Ija. Dan kita pun cakap, okey lah kita balik. Kan Kak Ija cakap, kita balik lah sebab dah nak maghrib lagi pun takut. Aku ni pun takut sebenarnya. Dan tak lama selepas tu dikatakan dia pun meninggal lah. Anak dia yang sulung pula yang ambil saka tu.
Jadi benda ni dia turun-temurun. Sebab tu kata dia ada perjanjiannya. Nak cerita pasal perjanjian je ni sebenarnya. Kan? Nak cerita pasal perjanjian. Ada orang kahwin dengan bunian. Ada orang berkawan dengan ini. Ada orang macam-macam ada. Jadi nak kata susah nak hamil tu disebabkan oleh perkara-perkara macam ni ada ke? Ada. Even anak makcik ni pun susah nak dapat keturunan. Dia macam susah nak dapat keturunan. Dia tak tahulah kenapa. Tapi dia macam tersekat macam tu kan. Jadi kita doakan semoga kita lebih dilindungi Allah lah kan. Kan. Kami cerita mimpi duduk dalam alam kak. Kami dunia orang bunian. Kami, macam mana? Cerita mimpi duduk alam kak. Kami duduk dunia orang bunian, kami pernah kahwin, rupa saka bunian, susah keluar dan saka, kami mandi je bidara tak kacau, kami nampak benda orang bunian. Nampak aku takut cerita orang ni. Perjanjian tu yang buatkan kita susah kan. Yang itu barang suaminya. Nampak barang suami pun boleh, sebab tu saya cakap kena tanya suami susu galuh dia macam mana kan Zali kan. Zali apa ni? Zalili ni kan, kena tanya suami tu dia punya susu galuh tu macam mana. Kak Ija pun tak berapa arif, Kak Ija kongsi supaya korang tahu sahaja. Kak Ija pun tak berapa arif sangat, tapi kadang-kadang tu bila ada cerita macam ni Kak Ija terpanggil nak berkongsi sebab semalam ada yang tanya dengan Kak Ija pasal perkara ni. Pasal dia dah mengandung banyak kali tapi asyik hilang je baby dia kan. Pasal bila kita suruh dia berubat, dia banyak alasan, dia tak boleh, suami dia marah, tak nak kan. Ini mungkin disebabkan kan disebabkan oleh gangguan kan. Jadi kenalah tahu itu hantu raya namanya. Orang tua tu dah tak ada, itu yang barang suaminya. Aku takut cerita-cerita macam ni kan. Perjanjian tu tak ada pengakhiran ke? Itulah Kak Ija pun tak tahu sebenarnya Siti Salwa. Mungkin ada cara pengakhirannya. Mungkin kalau dia kata perjanjian tu 7 keturunan, maka 7 keturunan lah. Lepas tu tak ada lah. Tapi kalau selalunya diorang ni penuh dengan tipu daya, betul tak? Kita kena tahu. Benda-benda ni dia penuh dengan tipu daya. Selalu kalau dia kata janji masalah turun kak, masalah turun, maknanya turun-temurun kan. Jadi bila perjanjian ni dibuat, kadang-kadang bila lepas keturunan ni dia tahu dia dapat, dia buat perjanjian lain pula, kita tak tahu. Wallahualam bisawab kan. Mungkin ada orang pandai-pandai yang boleh bantulah. Tapi sebab tu saya cakap pergi dapatkan bantuan. Macam mana Mas Tura? Mas Tura kata masalah turun kak. Maknanya dia turun-temurun lah mungkin kan. Macam Salwa ni kata perjanjian dengan orang bunian lah kan. Kita pun tak tahu. Mungkin ada. Kalau zaman dulu, baby ni orang kata orang bunian nak ambil lah. Jadi mungkin ada. Kita tak tahu. Wallahualam bisawab kan. Jadi kena hati-hati. Cumanya betul Umi. Dia kata susah nak berakhir, kena cari ustaz yang betul-betul pandai bahagian saka ni. Betul. Sangat-sangat susah. Jadi sebab tu dia kata kalau korang ada masalah macam ni, cuba dapatkan rawatan dengan ustaz yang betul-betul pandai. Jangan main jumpa siapa-siapa ikut dan bawa pulut kuning 3 kilo, rendang ayam. Siap pulut kuning dengan rendang ayam, balik kita dia makan kenyang weh. Kan jadi tak nak macam tu kan. Jadi jumpa orang yang betul-betul boleh bantu insya-Allah kan. Cuba. Itulah perkongsian kita hari ni pasal saka dan juga gangguan sihir dan saka bolehkah menyebabkan kita keguguran. Sebab kalau dah kena gangguan macam ni, dah keguguran pasal macam ni, kena ke kita berubat lagi? Kena. Badan masih lagi kena berubat. Dia kena berubat. Badan ni badan. Nak kena kuatkan balik badan. Yang hilang disebabkan saka dan sihir tu satu hal, korang kena berubat. Kena berubat badan juga. Kalau baby mati dalam kandungan kena berubat, kena juga berubat. Sebabnya korang mengandung. Maknanya ada pergerakan, ada pergerakan, ada apa? Perubahan pada bentuk rahim kita masa tu. Jadi sangat-sangat penting untuk untuk dapatkan rawatan kan. Jadi perkara-perkara ni memang agak susah sebenarnya nak berakhir. Ada orang bertahun-tahun
Anak saya hijabnya terbuka sendiri dulu waktu kecil. Jenuh juga, demam je. Saya cari ustaz untuk tutup. Alhamdulillah dah okey. Hijab ni satu perkara yang lain. Kak Ija pun pernah jumpa budak yang hijabnya terbuka. Kan? Sebab pengetahuan dan persediaan betul kan. Kat kampung cerita makcik-makcik orang tua-tua dulu suka cerita kan. Jadi sama juga macam Kak Ijab. Kita orang kampung, jadi tambah-tambah kita dalam grup perbidanan ni. Jadi bila nenek ke makcik ke yang datang cerita-cerita macam ni, kita orang dulu bila orang tua bercakap, kita tak boleh cakap. Mana boleh kena duduk diam je, dengar pandang je. Kau cuba buka mulut tengok je. Kan, orang dulu, orang tua-tua dulu kan dia penuh dengan adab. Sangat-sangat perlu beradab. Kalau orang datang rumah, kita kena duduk kat tepi tu dengar je. Ya ke tak ya ke pandang, dengar kelip-kelip angguk. Cakap dalam hati, cakap dengan diri sendiri. Betul ke tidak cerita orang ni? Logik ni tak logik ni? Betul kan cerita kan? Jadi macam itulah cerita orang dulu-dulu. Jadi sangat-sangat penting untuk kita tahu susul galur kita, untuk kita tahu perjalanannya sama ada logik ke tak logik. Kadang-kadang benda tak logik juga kan. Contohnya kalau kita boleh terima akal ke tak boleh terima akal. Kan benda yang tak boleh terima akal tu cubalah dapatkan khidmat nasihat. Tak salah kan. Tapi macam Kak Ija cakap, carilah yang tidak menyalahi akidah. Kan tidak bertentangan dengan akidah. Janganlah korang pergi jumpa pawang mandi bawah jambatan 15 hari ke, contohnya lah. Air terjun macam-macam lah kat gunung, tiba-tiba kena pergi panjat gunung. Janganlah macam tu kan. Tiba-tiba pula nak pergi panjat gunung kau, terus merah telinga dibuatnya. Kan, sebagai pengetahuan, betul-betul kami nak buang tapi ada masalah, kena balik alam bunian. Suka nak main dunia kita, ada saya tak suka balik alam bunian. Dia ni mesti kahwin dengan orang bunian. Kau Siti Mastura ya? Dahsyat ni, boleh tanya, boleh ajak Siti Mastura bercerita ni. Memang macam anak abang saya, hijabnya terbuka. Dia boleh nampak ada 2 orang, tapi yang si kakak tu sampai sekarang boleh nampak umur dah 14 tahun. Yang si adiknya yang nombor 2 tu dah ditutup hijabnya. Kan? Macam-macam benda ni ada. Jadi harap-harap walaupun zaman dah ke hadapan, harap-harap masih adalah orang yang boleh bantu. Masih adalah orang yang pandai-pandai yang boleh bantulah kan. Sebabnya kalau masalah-masalah macam ni, sebenarnya kalau korang pergi jumpa doktor ke memang dia kata tak ada masalah je lah kan. Susah takkan kita nak cerita kat doktor. Doktor, saya mimpi sebelum saya beranak, saya hilang baby saya ni. Saya mimpi. Takkan nak cerita dengan doktor macam tu kan. Jadi macam dia mesti macam, awak ni kena masalah psikiatris. Kena jumpa pakar sakit jiwa kan, contoh-contoh. Gurau-gurau pun nak marah malam-malam ni kan. Dah duduk kat luar cerita hantu. Ini semua idea Cik Abang I. Dia kata duduk kat luar hari ni. Kan? Okay, hijab terbuka ni maksud dia apa? Maksudnya kita boleh nampak benda yang lain. Kita boleh nampak benda yang macam mana ya? Boleh nampak benda apa yang? Boleh nampak benda halus. Macam cakap, hijab dia terbuka. Maknanya dia boleh nampak lah benda-benda. Boleh nampak semua ke yang? Boleh nampak semua benda halus. Mikroorganisma je tak? Bukan mikroorganisma maksudnya. Ya Allah itu. Benda gaib. Pernah tempat memang cantik, memang susah nak keluar. Ya ke Siti Mastura? Takutnya Siti Mastura dah pernah pergi alam bunian. Alam halusinasi. Ya Allah itu. Semoga semuanya dilindungi. Semoga semuanya dalam peliharaan Allah, insyaAllah kan. Jadi itulah cerita Kak Ija pada hari ini. Jadi kalau korang mempunyai, saya alami hijab anak saya, nak dengar banyak betul cerita ni. Anak saya ni dari dia baby lagi, asyik warded je dulu dia. Rupanya bila dah besar sikit boleh bercakap, baru tahu dia boleh nampak. Seram sebenarnya, tapi sebab ingat anak je. Dia bagi tahu Umi dia nampak benda Umi. Aku pula nak interview Umi. Kan? Barulah stream duduk luar. Aku macam buat cerita apa tau? Paranormal activity.
Masa zaman sekolah dekat asrama pernah tengok depan mata korang cerita hantu, akak nak cerita benda lain. Kan. Jadi perkara-perkara ni bukan kata tak pernah ada kan. Betul tak Kak Ija nak cerita pasal ada je. Hot topic ni Kak Ija. Kan hot topic tiba-tiba. Daripada cerita pasal hilang baby ataupun keguguran disebabkan oleh, sebenarnya sebab ada perjanjian tu lah kan. Macam ni Kak Ija suka pasal Umi dan pasal Siti Mastura ni. Dia kata tempatnya memang cantik tapi susah nak keluar. Kau dia pergi alam bunian. Indah nian. Cerita Piramli kau. Kan Mastura kan sebenarnya memang tak dinafikan, memang ada. Tapi suami Kak Ija pun pernah kena. Macam mana ya? Cerita ni yang cerita. Cepat yang. Dia pernah kena masa kecil-kecil. Macam mana ya? Dia pergi mendulang mas. Sebagai cerita sini sekejap dekat sikit. Cuba awak cerita ke saya. Saya ulang saja cerita. Awak dengar tak nampak rupa. Cepatlah yang. Cepatlah yang cerita. Alah, dia malu kau. Tiba-tiba malam ni dia malu. Tu lah Kak Ija cakap suami Kak Ija ni pemalu orangnya. Cik. Dia pergi mendulang emas. Dah maghrib. Lepas tu macam mana ya? Dia ikut satu orang tua. Lepas tu dia jalan-jalan ikut orang tua tu. Dia jumpa satu istana. Maknanya tempat yang lawa lah. Dia jumpa orang tua tu bagi awak apa? Lepas tu orang tua tu bagi dia duit. Lepas tu? Cepat dah tak habis cerita ni. Dia memang bagi duit betul. Kan? Jadi lepas tu awak balik lah. Dia balik, dia dapat balik. Alhamdulillah dia dapat balik. Kalau tidak aku tak kahwin lah dengan laki aku. Pukul 2 pagi dia baru sampai kat rumah. Dia jalan dalam hutan tu. Jadi orang-orang pun semua dah cari. Kak Ija ingat yang mak dia kata, mak dia carilah kan. Mereka jaga, mereka pernah hilang anak dalam perut. Alhamdulillah Allah lindung. Oh, Mastura ni orang yang sangat-sangat dikasihi Allah, diberi ujian yang banyak. Kan? Mereka tak kajau, mereka jaga. Dia pernah hilang anak dalam perut. Alhamdulillah Allah lindung. Maknanya Mastura, anak tu dapat balik ke macam mana Mastura? Best dapat cincin. Oh, dia dapat cincin weh. Ya Kak Ija, dia akan tunjuk ada situ, ada sini, memang pelik mula-mula. Tapi sembang dengan kawan kata bawa jumpa ustaz cepat. Oh, dia tunjuk maknanya dekat sini ada orang ni duduk, kat sini ada orang ni duduk ya. Dahsyat juga tu. Bayangkanlah kalau tiba-tiba anak kita kata, mak, dekat atas almari ni ada perempuan duduk. Aduh, memang aku tak masuk bilik weh. Aku suruh laki aku pergi tengok dulu. Yang aku pergi tengok sekejap. Anak kata atas almari ada benda duduk. Takut laki aku tolak aku yang pergi tengok. Okey, jadi perkara-perkara macam ni memang ada. Senang ceritanya memang ada lah. Memang ada. Tengah tu Siti Mastura kata best dapat cincin. Dia kata ada perjanjian. Maknanya mungkin dia ni memang daripada kecil disukai oleh bunian lah kan. Nak buang. Maknanya Mastura nak buang tapi ada masalah kena balik alam bunian. Suka nak main dunia kita. Dan ada saya tak suka balik alam bunian. Oh, macam tu. Macam-macam ada masalah kan. Jadi kita boleh jumpa. Itulah nak tanya. Kak Ija pun nak tanya juga. Bunian ke yang bagi cincin tu. Lepas tu anak tu dapat balik tak Mastura? Halo Mastura. Kalau boleh lah ajak dia berborak dalam ni kan best kan. Streaming. Macam kisahnya. Bagus je kan. Bagus je kisahnya. Jadi itulah perkongsian yang kita nak cerita tu. Memang ada banyak kisah sebenarnya yang kita boleh dapati daripada orang dulu-dulu. Kalau orang dulu-dulu bercerita dia memang kisah seram je kan. Tambah-tambah zaman dulu gelap weh. Kalau zaman Kak Ija kecil yang pakai pelita, pakai lampu apa? Susah kak nak keluar. Anak adalah Mastura. Anak. Kak Ija tanya anak. Lampu yang pakai, dia macam pakai skru tu. Tinggikan api dia ataupun rendahkan api dia. Kan, pelita tu. Masa zaman Kak Ija kecil dulu kita pakai pelita macam tu tau. Jadi itulah antara perkongsiannya. Nampak ada beberapa yang juga berkongsi perkara yang sama. Jadi nak kata tak ada tu
tak mustahil. Jadi kalau mereka-mereka yang ada masalah keguguran yang kerap, kan ada mimpi yang tak bukan-bukan, kan mimpi orang panggil lah, orang suka lah bercinta dengan bunian ke, kan mungkin kenalah dapatkan rawatan. Jadi jangan ambil mudah kerana perkara-perkara macam ni perlukan rawatan. Perlu ya? Perlukan rawatan. Kan? Akak kau siap suruh cik abang teman ni. Kau jangan tinggal aku sorang-sorang kat luar dia. Tengah-tengah cerita hot macam ni. Okey? Tambah-tambah Siti Umi Adin ni kata, ni Zalili ni pun dia ni terror ni. Dia banyak cerita ni. Mesti banyak cerita kan. Salwa kan. Jadi bila dengar cerita macam ni, gangguan-gangguan macam ni, kita takut juga kan. Contohnya macam baby-baby yang kena gangguan kan. Memang banyak. Nak kata tak ada tu memang banyak. Kan. Memang banyak. Jadi perlu berhati-hati. Dan ambil langkah yang sewajarnya seandainya kita menghadapi masalah yang macam ni, dapatkan bantuan daripada orang-orang yang pakar, kan? Dapatkan rawatan untuk diri kita juga. Sangat-sangat penting untuk kita jaga diri kita. Bicara tu biar dengan berhemah, kan? Kita takut kadang-kadang orang dengki ke, orang sakit hati ke, macam-macam boleh terjadi zaman sekarang. Zaman dulu lah. Zaman dulu banyak. Okay? Sekian dulu daripada Kak Ija untuk malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi besok dengan topik yang menarik. Pelita pernah rasa zaman tu bersama arwah nenek semasa temankan pergi jambatan kat luar belakang. Jamban dekat luar. Dulu dah lah jamban kat luar kau. Kau orang tak tahu kisah jamban kat luar. Saya boleh rasa tapi tak boleh berubat sahaja. Kak Ija pun mempunyai rasa. Kak Ija ada rasa. Maknanya kita boleh rasa kan. Kadang-kadang kita rasa kita sensitif kot. Mungkin sebab susu galur juga. Kita perbidanan. Jadi nak kata orang tua-tua dulu tak pandai. Tidak, pandai-pandai. Kan. Kalau tidak takkan boleh jadi bidan raja kot. Mesti orang yang pandai-pandai. Nak kata tak pandai tu penipu. Sebab mesti pandai. Kan. Jadi tak ada yang mewarisi. Alhamdulillah kita pun, Kak Ija pun tak tahulah macam mana kan. Penamatnya macam mana. Kalau ada yang tak kena, kita akan rasa. Betul kan? Sama juga Kak Ija. Kalau ada customer-customer yang cerita macam ni, Kak Ija rasa macam tak. Dia ni ada masalah macam ni. Kak Ija akan cakap, Kak Ija akan tanya. Selalu dia tanya Kak Ija, saya ada masalah macam ni, saya tak boleh tak mengandung, ada ke ubat? Ada orang Kak Ija akan terus, okey korang boleh ambil ubat ni. Korang boleh ambil ubat ni. Tapi macam ada separuh-separuh orang tu Kak Ija akan tanya dia, ada tak? Cincin dah hilang mereka ambil balik. Nampak? Cincin dah hilang mereka dah ambil balik. Maknanya dia orang dah ambil balik lah cincin yang dibagi tu kan. Siti Mastura. Macam Zaili kata, macam Kak Ija lah. Kalau ada yang bermasalah bila Kak Ija terpanggil untuk tanya tu mesti yang ada masalah. Jadi agak kadang-kadang Kak Ija pun macam dia ni ada masalah ni. Jadi Kak Ija suruh dia dapatkan khidmat yang lebih baik lah kan. Kita pun tak reti juga benda-benda macam ni. Kan? Nak tanya Kak Ija boleh tak bantu dia? Kalau kau nak suruh aku tolong bagikan herba boleh. Nak suruh baca jampi daripada jauh ni, akak kau baca Al-Fatihah pun gagap-gagap kadang-kadang. Kan bukan tak boleh mengaji tapi tak adalah comel macam orang bertaranum apa semua kan. Diri sendiri tak reti nak betulkan orang. Kan. Jadi tak pandai. Kak Ija memang tak pandai. Senang cerita kan. Okey, sekian dulu untuk malam ni. Kita jumpa lagi esok insya-Allah pukul 10 malam. Jadi rehat-rehat. Kalau ada topik yang menarik yang korang nak Kak Ija kongsikan, sila WhatsApp Kak Ija ataupun boleh komen dekat bawah. InsyaAllah kita nak cerita yang best-best supaya kita kongsi pasal kisah orang dulu. Kisah orang dulu yang sekarang ni dah tak jarang-jarang dengar kan. Jarang-jarang nak jumpa kan. Jadi sekian dulu daripada Kak Ija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi besok. Bye-bye. Lekat lari nenek nak tangkap